TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam Sukses SPM Ishrin Ithnin wa Ishrin. Baik, para penonton sekalian, siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bawakan kepada anda seorang guru daripada SMA Jaim Al-Ashraf Alor Gajah Melaka, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Yusof, iaitu Ketua Panitia Manahij dan Adab Balaghah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam bidang mantik. Baik Ustaz, untuk hari ini apa topik yang akan kita bicarakan Ustaz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan kaedah ataupun teknik menjawab. Teknik menjawab bagi soalan-soalan dalam Manahij Ulum Islamiyah. Baik, okay. Ustaz. Jadi itu yang akan kita bicara pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak ajak kawan-kawan saya untuk sama-sama kita belajar pada hari ini. Boleh Ustaz? Oh, boleh. Alhamdulillah. Baik. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk perkenalkan kawan-kawan kita terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali iaitu Ain Suraya, Nur Ain Suraya. Apa? Jadi Ain Suraya. Okey. Okey. Kemudian yang kedua Hazim. Yang nombor 2 Hazim. Okey, yang nombor 3 iaitu Zakiri. Hai Zakiri. Kemudian yang keempat iaitu Hasanah. Okey, jadi mereka semua ni anak murid Ustaz ya, anak murid saya daripada sekolah Al-Ashraf. Nampak cerdik semua ni Ustaz. Betul, semasra lah Ashraf. Tapi orang kata kalau nak lebih cerdik itu, kita kena tahu teknik macam mana nak menjawab soalan. Baru kita dapat markah penuh di dalam peperiksaan nanti. Baik para penonton, murid-murid, anda semua dah bersedia untuk bersama dengan Ustaz Luqman pada hari ini untuk belajar teknik menjawab dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami. Tafadhal ya Ustaz. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ila qanah Didik TV. InsyaAllah di barnamij Sukses SPM Alfain wa Isnani wa Ishruna. Okey. Baik. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua, dengan murid-murid semua sekalian berkenaan format ataupun orang kata bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan. Okey. Jadi sebelum kita nak mengenal soalan satu persatu, kita kenal kertas tersebut. Betul. Nak tak nak memang kita kenal kertas tersebut. Barulah kita tahu okey jadi tak gelabahlah waktu kita periksa nanti. Betul. Okey, betul kan? Jadi seterusnya okey, format soalan. Okey, umumnya kertas ni Manahij kena ingat. Murid-murid kena ingat yang Manahij ini nombor kod dia adalah 5404. Kod. Jangan lupa. Benda tu penting. Dia nombor plate. Nombor plate bagi subjek ni adalah 5404. Okey. Jadi, dalam bahagian ni, kertas Manahij umumnya, kita tengok umumnya ada 3 bentuk soalan. Yang pertama, objektif berbagai bentuk, iaitu bahagian alif. Kemudian, subjektif respon terhad, iaitu yang mana ada dalam buku. Dalam buku? Dalam buku. Semua yang ada dalam buku semuanya adalah respon terhad. Jadi tak boleh nak memandai-mandai. Okey, jadi nak memandai kat mana? Kita dekat subjektif respon terbuka. Biasanya respon terbuka lah kalau kita boleh ni. Okey. Jadi seterusnya, jadi bahagian-bahagian mengandungi 2 bahagian, iaitu kisim alif dengan kisim ba, iaitu bahagian A, kisim alif, kemudian kisim ba. Okey. Jadi dalam kisim alif ni kita ada 20 soalan dan setiap satu soalan mewakili satu markah. Jadi salah satu rugi satu markah. Kemudian
dalam bahagian ni pula dia akan disoal, murid-murid akan disoal mana-mana soalan yang mana dalam bahagian ni memang umumnya dekat sekolah UD1 ke apa ke peperiksaan umumnya akan disoal bahagian ni lah. Mantik tingkatan 5, mantik tingkatan 4, usul fiqh tingkatan 4, usul fiqh tingkatan 5. Okey, seterusnya bahagian ba iaitu bahagian B, bahagian ba merangkumi 4 soalan besar. Okey, 4 soalan besar, kena ingat 4 soalan besar. Satu soalan mewakili 20 markah. Banyak. Banyak. Dan dalam bawah dia tu ada anak-anak dia. Anak-anak dia kecil-kecil. Tapi biasanya sampai dal kot rasanya lah. Okey, kebiasaannya sampai dal atau ha paling banyak. Okey, itu terpulang lah pada guru yang buat. Kan, terpulang pada guru yang buat. Kalau dia nak sampai Z ke apa, kita tak tahu kan. Betul. Nak ambil setengah markah. Okey, kemudian cakupan ni masih juga dalam mantik. Mantik tingkatan 4, tingkatan 5, kemudian usul fiqh tingkatan 4, tingkatan 5, dan semua ini hendaklah semua duduk kertas ni wajib untuk dijawab semua, tiada pilihan, langsung tiada pilihan. Jadi semuanya tahririan 100% dalam kertas yang dua bahagian ni lah. Okey, jadi hari ini saya akan sentuh bagaimana untuk menjawab soalan dalam bahagian mantik dulu. Mantik terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Jadi mantik kita terlebih dahulu sebab kita mula-mula kita jumpa dia dulu. Kita jumpa murid-murid kena ingat. Buka-buka kita akan jumpa apa? Kita akan jumpa mantik dulu. Selain lagi jumpa arahan soalan yang lain lah. Kita jumpa soalan tu, soalan berkenaan dengan mantik. Okey, antara cakupan konteks cakupan konteks dalam ni iaitu yang pertama adalah takrif lah. Takrif, maudhu', nasya'ah, kemudian hukum-hukum pembelajaran dia dan kepentingan dirasah. Kemudian ilmu mantik ni terbahagi kepada dua iaitu tasawurat dan tasdiqat. Tasawurat kita belajar pada tingkatan 4, tasdiqat kita belajar pada tingkatan 5. Ini umum. Semua yang belajar manhaj insya-Allah mengetahui tentang benda tersebut. Okey, dalam tasawurat kita berkenaan dengan dilalah iaitu pendalilan ataupun pembuktian, alfaz berkenaan dengan kata-kata. Kemudian kuliyatul khams berkenaan dengan jenis-jenis ataupun pecahan makhluk-makhluk ni. Kemudian takrif iaitu belajar definisi. Yang umumnya dilalah, alfaz dan kuliyatul khams ini adalah untuk membentuk takrif. Di umumnya dia pengakhiran kat situ tasawurat takrif. Kemudian tasdiqat, qadiyah hamliyah, kita akan belajar qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah, tanaqud, akas. Semua ini akan membentuk pada ujung sekali dia membentuk kias. Ini sebenarnya kaedah bagaimana macam mana kita tak tahu urutan dia. Satu persatu baru kita tahu, yang kat sini dia punya pengakhirannya, dia punya pembentukannya. Okey. Ini bahagian mantik lah, cakupan konteks. Kemudian kita kena tengok tempoh dalam untuk kita menjawab soalan 2 jam 15 minit. 2 jam 15 minit tengok pelajar. Kalau ada pelajar yang tak hafal, dia mungkin rasa lama. Biasalah kan. Tapi insya-Allah saya doakan semua murid-murid dapat menghafal semua perkara yang ada di dalam atau semua konten yang ada di dalam manhaj ulum Islamiah ini. Maknanya Ustaz, masa yang diberikan tu memang cukup untuk murid kita menjawab Ustaz masa yang cukup. Dan selepas ini Ustaz, kita nak tahu juga macam mana jenis-jenis soalan yang akan keluar nanti. Okay. Baik. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 20 22 ibku ma'ana. Okey, insya-Allah. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 20 22. Ma'ana اليوم Ustaz Muhammad Luqman bin Yusof. Baik Ustaz, hari ini kita dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami, kita nak belajar teknik belajar. Tapi Ustaz, jenis-jenis soalan yang akan keluar nanti macam mana Ustaz? Boleh Ustaz terangkan kepada kita? Okey, bahagian sinilah kita nak kenal. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi tak kenal macam mana kita nak tahu sedikit apa yang dikehendakinya. Jadi, okey, antara bentuk soalan yang kita boleh ni, tengok bahagian saya dah bagikan kepada dua bahagian. Ya. Iaitu bahagian yang pertama iaitu berkisim alif, yang kedua kisim ba. Okey, kedua kisim ba. Okey, kisim alif kita tengok. Bahagian kisim alif, antara soalan yang popular yang biasa guru-guru akan tanyalah dalam peperiksaan mereka iaitu imla. Imla isi tempat kosong. Imla isi tempat kosong iaitu
kita isi tempat kosong. Imla al-faraghat, isi tempat kosong. Biasanya akan disediakan kotak jawapan untuk pelajar isi, untuk murid isi. Jawapan-jawapan yang bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh penyoal tersebut lah, iaitu kertas lah yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Okey, jadi imla al-faraghat, untuk menguasai imla al-faraghat ni nak tak nak memang kena hafaz semua. Dia bukan kita macam boleh berangan-angan, boleh dapat soalan-soalan dan seterusnya sebagainya. Okey, seterusnya ini imla al-faraghat Kemudian ikhtar. Okey, imla al-faraghat ni lebih kurang macam ikhtar. Cuma dia ada setiap soalan kebiasaan dibagi pilihan jawapan. Oh, dah ada. Dah ada, memang ada. Kalau imla tu dia ada pengganggu kan semua. Jadi ikhtar kita boleh pilih je mana satu yang kita nak. Okey. Kemudian ikhtar ni kita pilihlah mana yang terbaik. Murid-murid kena pilih apa yang sebaik mungkin, yang paling sahih, absah dan paling sahih yang boleh digunakan untuk diletakkan. Kebiasaannya letak 3 pilihan. Boleh juga objektif yang aneka pilihan, dia boleh letak 4 untuk ikhtar ni. Okey, seterusnya hadid, tentukan, ataupun ayin, tentukan. Jadi dalam ni dia nak tengok kita punya kemahiran kita boleh tentukan tak benda itu membezakan perkara tersebut dengan perkara yang lain. Hadid, ayin, menentukan jenis atau bahagian yang terdapat dalam soalan yang disertakan. Okey, sama ada dia dibantu dengan contoh ataupun rajah sebagai satu stimulus ataupun sebagai satu perangsang untuk kita menjawab soalan tersebut. Okey, seterusnya istakhrij. Okey, jadi bahagian istakhrij ni jadi pelajar murid-murid perlu mengeluarkan setiap apa yang ada yang dikehendaki, perlu keluarkan kalimah ataupun perkara yang dikehendaki dalam soalan tersebut. Okey, jadi dalam istakhrij ni, bahagian ini istakhrij, hadid, ayin, ini merupakan kaedah yang soalan yang menentukan kemahiran pelajar itu sendiri, kemahiran murid itu sendiri dalam untuk menentukan. Dia sebagai contoh dilalah lafziah ataupun ghairul lafziah. Okey, dilalah ghairul lafziah, macam mana kita nak tentukan sama ada dia itu dilalah lafziah ataupun dilalah ghairul lafziah. Kita perlukan mengetahui contoh dan kandungan yang contoh dan kandungan sebaik mungkin untuk kita mahir dalam bahagian tersebut. Okey, jadi sama juga dengan istakhrij. Biasanya istakhrij dia minta kita keluarkan je lah. Kita keluarkan istakhrij, okey, dan sebagainya. Okey, jadi untuk kisimba soalan dia, okey, antara soalan kisimba iaitu mal murad, arif ataupun mal maksud. Untuk kisimba mal murad, arif dan maksud. Okey, murid-murid, apabila murid-murid tengok soalan ini, maka murid-murid nak tak nak memang kena ingat apa definisi. Mahwa ta'arif li maudu' al-silah. Okey, apa yang orang kata dikehendaki ta'arif. Okey, ta'arif. Yang ni nak tak nak memang kena hafal. Memang tak boleh buat ayat sendiri, tak boleh reka sendiri. Semua tak boleh menggunakan mafhum sendiri. Kecuali apabila soalan itu murid-murid tengok perkataan tu murad, mal murad ataupun mal maksud. Kalau arif dia memang fix, memang tak boleh nak dibentuk-bentukkan lagi. Cuma murad bolehlah sedikit untuk kalau tak hafal sangat kita boleh bentukkan melalui kefahaman kita sendiri. Mal murad dengan mal maksud lah. Okey, kemudian seterusnya uzkur. Okey, uzkur ni bukan sebut. Kalau sebut sampai sekarang memang tak dapat nak jawab. Jadi macam mana? Uzkur adalah nyatakan. Jadi tulislah. Jadi biasanya tak perlukan huraian, hanya benda ni perkara dia pendek saja. Benda itu satu poin je, satu poin. Dia tak perlu huraian. Okey, seterusnya bayin. Okey, bayin, isyrah, waddih. Okey, dia hampir sama dengan uzkur ni. Cumanya ini kena celoteh lebih sikit. Ada huraian, ada orang kata penjelasan yang lebih daripada fakta yang hendak diberi. Okey, sama juga isyrah dengan waddih.
Ini kena tulis lebih sikit lah. Okey. Jadi Bayis. Okey, sebelum tu kita tengok pelajar murid-murid. Hazim faham tak setakat ni apa yang saya jelaskan berkenaan tadi? Okey. Faham? Okey, jadi kita Dia tunjuk good, Ustaz. Dia tunjuk good. Tunjuk good. Best. Okey. Jadi tadi kita bayin terus kita ada mayis. Okey, beza dengan bayin, kita jelaskan saja fakta tersebut. Just kita pelajar murid-murid perlu untuk menjelaskan saja. Yang ni iaitu kita perlu ada kawan dia. Kawan bukan kawan kahwin, tapi kawan lawan. Wah, mais kita nak bezakan. Okey, si A dengan si B. Bezakan. Jadi sama juga mal farku dengan farik mayis. Jadi tengok alahat benda yang sama, objektif soalan dia nak benda yang sama. Cumanya kaedah penggayaan kata tugas tu berbeza. Okey, cumanya bahagian farik untuk pelajar lebih selamat, untuk murid-murid lebih selamat, kena paling cantik sekali tak kotak. Dapat beza kan. Mana satu A dengan B. Murid-murid semua pastikan lukis lah, tak kisahlah lukis ke apa ke. Bentuk, jangan buat bulat lah. Buat bulat ke awan ke janganlah. Paling cantik kita buat petak. Cantik dan cikgu tu tengok okey budak ni faham. Cikgu murid-murid sekalian boleh tengok jawapan yang murid sekalian semua boleh faham. Jadi terus. Dan paling cantik sekali nyatakan dia punya lawan dia setiap bahagian yang dikendaki. Tak boleh kita letak sebelah A ada isi, B tak ada isi. Jadi dia nak dekat dengan siapa? Dengan angin. Kan? Dia tak boleh. Okey, seterusnya mayis, mal farku dan seterusnya. Okey, mathil. Ini kata tugas ini kita lebih kepada respon yang subjektif, respon yang terbuka. Pelajar, murid-murid semua boleh gunakan contoh-contoh yang bersesuaian dengan apa yang ditanya dalam soalan tersebut. Bersesuaian lah dengan apa yang ditanya. Kemudian yang ni khas untuk bahagian mantik, iaitu had naqidan, ungkut, istantis dengan ikis. Ini merupakan bahagian-bahagian khas untuk mantik, iaitu bahagian tanakut, bahagian akas dengan bahagian kias. Ini kena perlu jalan kerja lah. Okey. Baik, jadi ini di antara soalan-soalan yang kita boleh lihat dalam kisim alif dan juga kisim ba. Dan Ustaz sebutkan sebentar tadi tips yang paling berharga adalah kena hafal buku teks, Ustaz. Ya, kena hafal. Baru mudah untuk kita mendapat jawapan. Betul. Sebab jawapannya tak boleh direka-reka. Okey, baik Ustaz, kita nak sambung lagi selepas ini. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Ibku ma'ana. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Wal yaum ma'ana fi studio Ustaz Muhammad Luqman bin Yusuf. Pada hari ini dalam mata pelajaran Al-Manahij Al-Ulum Al-Islamiyah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Tafadhal. Okey, baik, bismillah. Sekali lagi untuk hari ini kita akan tengok bahagian contoh soalan contoh dari bahagian A dan bahagian B, atau bahagian alif dengan bahagian ba. Okey, soalan contoh. Dah tahu apakah kata tugas, jadi kita perlu tahulah macam mana kita nak tangani mengikut kata tugas tersebut. Sebahagianlah. Okey, sebahagian daripada kata tugas yang diguna pakai dalam soalan. Okey, yang pertama contoh soalan yang pertama untuk kisim alif iaitu imla al-faraghat. Imla al-faraghat. Okey. Jadi perkataan imla isi. Imla tu isi, bukan nak conteng apa. Isi. Al-faraghat tempat kosong. Biasanya ada memang tempat kosong. Imla al-faraghat al-atiyah bil ijabati sahihah musta'inan bi ijabati al-mu'iddah. Itu panjang sikit. Biasa kebiasaan panjang. Jadi bahagian ini jawapan murid-murid jangan risau. Jawapan dah ada dekat situ. Cumanya murid-murid perlu pilih mana satu jawapan yang paling tepat sekali. Jawapan yang paling tepat dan paling sahih lah. Okey, contoh kita ta'rif nombor 1. Ta'rif ilmu mantik wa qawanin taqsimu bara'atiha
dash anil khata' fi tafkir. Okey. Saya rasa saya nak tanyalah murid-murid saya. Antara empat murid ni, siapa yang rasa nak jawab dulu? Okey, silang angkat tangan. Silang angkat tangan. Siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab tu? Siapa nak jawab dulu? Kita lihat siapa yang nak cuba. Cuba. Macam Siapa Azim nak jawab cuba lah Ustaz. Azim macam nak cuba je Ustaz. Azim nampak macam nak cuba Azim. Okey Azim. Okey, cuba jawab. Okey, ta'rif ilmu mantik. Azim cuba jawab Azim. Ta'rif ilmu mantik. Kosong tu apa dia punya keyword? Saya cuba. Okey. Ta'rifu ilmu mantik huwa qawaninu taqsim mura'atiha az-zihni min al-khata'i fi tafkir. Okey. Okey, al-ijabah sahihah. Okey. Soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. Min ahmiyah ilmu mantik hiya ismatu zihni ani ... fi tafkir. Okey. Siapa lagi? Tafadhali. Bersedia. Okey, Hasanah. Okey, Hasanah. من أهمية علم المنطق هي عصمة الذهن عن الخطأ في التفكير. Alhamdulillah. Ijabatuki sahihah. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Jadi, bahagian ni imla al-faraghat al-atiyah bil ijabati sahihah. Nak. Yang bahagian ni nampak macam mudah sebenarnya, tapi sebenarnya agak payah. Kenapa payah? Sebab kita tanya benda macam-macam konten yang boleh ditanya dalam bahagian ni. Mungkin kita tak tahu apa yang fakta yang perlu diletakkan di situ. Jadi kena ingat daripada min jild ilal jild, kena memahami buku teks dan konteks yang ada dalam bahagian mantik. Alhamdulillah. Okey, terusnya. Uktub kalimah. Okey, arahan uktub. Tuliskan kalimah sahihah libayanat as-sahihah wal kalimah al-khati'ah. Al-khati' libayanat al-khati'ah mimma ya'ti. Okey. Ahmad qa'im, naqiduha Ahmad laisa biqa'im. Okey, soalan yang pertama. Saya nampak ada semangat ni di kalangan. Siapa yang bersedia? Silakan. Angkat tangan. Siapa nak cuba? Yang itu dia. Ain. Ya. Okey, Ain, apakah jawapan? Jangan gelak sangat Mi. Apakah jawapan Ain? Jawapan saya sahih. Sahih. Alhamdulillah. Ijabatuki sahihah. Alhamdulillah. Ijabah sahihah. Okey, jadi Alhamdulillah. yang ni contoh bagi ilmu bahagian tanaqud, iaitu ilmu yang kita nak mencari mana yang dia cari benda yang benar, cari kesalahan. Yang salah, cari kebenaran. Ada dua, nak wujudkan satu fakta yang satu lagi. Okey, sama juga dengan soalan yang kedua. Zaidun alimun naqiduha Zaidun laisa bi'alimin. Okey, siapa yang bersedia untuk menjawab soalan? Siapa? Okey, Zakiri. Tafadhal Zakiri. Ijabatu as-sahihah. Ijabatuha sahihah. Alhamdulillah. Okey. Ini menunjukkan semua dah bersedia lah. Okey. Betul Ustaz. Okey, alhamdulillah. Seterusnya. Okey. Ikhtar. Tadi ada bahagian ikhtar kan. Ini ada jawapan-jawapan yang disediakan dalam kotak, dalam fi qausain. Atau al-ijabah maujudah fi qausain, iaitu dalam perenggan lah. Ada biasanya letak 3. Okey. Jadi ikhtar ijabah sahihah mimma baina qausain. Okey, yang pertama, qad la yakun in kana syamsu tali'ah fan nahar maujudah. Okey. Mungkin kemungkinan tidak matahari itu muncul, maka fan nahar maujudah. Okey. Siang itu muncul. Okey. Ikhtar ijabah sahihah. Ini apakah jawapan yang dikehendaki di sini? Sama ada nak tentukan dia ini adalah juz'iyah salibah, juz'iyah mujabah ataupun kulliyah salibah. Okey. Siapa yang di kalangan murid-murid saya yang ada ini yang beria nak jawab? Angkat tangan. Silakan. Fadhal. Okey. Siapa Ustaz? Kita nak Okey, Ahmad Zakiri. Okey, Zakiri. Apakah jawapan dia?
Ijabatuha juz'iyah salibah. Okey, juz'iyah salibah. Okey. Macam mana boleh kenal juz'iyah salibah? Sebab dalam ayat tu dia ada qad la yakunu. Dalam juz'iyah salibah Qad la yakun hanya itu. fokus pada qad la yakunu. Okey, sur bagi kuliah kuliah syartiyah qad la yakun. Okey. Jadi kalau sekiranya jumpa soalan begini untuk tanakut, murid-murid perlu ingat yang berada dalam bahagian tasdiqat kena hafal sur qad la yakun, sur bagi juz'iyah salibah. Juz'iyah mujabah lain pula dia punya sur. Sur ni boleh dikatakan sebagai pembilang bagi ayat tersebut, sama ada majoriti ataupun minoriti. Okey, qad la yakun. Juz'iyah mujabah adalah qad yakun, kuliah salibah laisa batah. Okey, seterusnya in jaa Muhammadun al-yaum la akramuhu. In jaa Muhammad al-yaum la akramuhu. Okey, siapa yang bersedia? Ataupun host kita boleh Saya nak jawab? kalau saya Ustaz, saya cuba Ustaz, tapi tak tahu betul ke Aiman tak. Boleh Ustaz Aiman cuba Aiman. Saya cuba Ustaz. Cuba. Okey. In jaa Muhammadun al-yaum la akramahu. Yang kedua Ustaz, al-makhsusah as-salibiyah. Betul Ustaz? Alhamdulillah, makhsusah salibah. Betul ke tak Ustaz? Betul. Betul. Alhamdulillah. Jawapan. Okey. Ya, ijabah tu sahih. Alhamdulillah. Okey. Jadi Aiman bersama dengan saya selama ini. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah teruskan kita kata ayin. Okey. Ayin al-lafziyah atau ghairul lafziyah fi ma yati. Okey, benda ni sama ada perkara benda itu lafaz ataupun bukan lafaz. Lafaz tu macam mana? Okey, lafaz tu benda boleh perkara yang boleh kita dengar. Lafaz. Kalau ghairul lafziyah, benda yang hanya boleh selain daripada pendengaran. Okey, contoh di dalam isyarah fi tariq min Malqa ila Kuala Lumpur. Okey, signboard daripada Melaka ke Kuala Lumpur. Signboard daripada Melaka ke Kuala Lumpur. Tentukan sama ada dia itu lafziyah ke ghairul lafziyah. Okey. Kita boleh pilih. Kita kena pilih ni siapa ni. Ataupun silakan. Siapa yang bersedia? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey. Cuba Hazim. Hazim Azim. banyak ni Hazim ni. Bagus. Musta'idun. Okey. Azim? Hazim. Saya cuba. Cuba saya Hazim. Dilala isyarah fil tariqi min Malaka ila Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ghairul lafziyah. Ghairul lafziyah. Kenapa ghairul lafziyah? Sebab kat situ kita tak dapat dengar. Kita tak cakap benda tu. Okey, lafziyah dengan ghairul lafziyah. Key point dia, lafziyah benda yang boleh kita dengar. Pasal indera kita yang boleh tafsir adalah melalui pendengaran. Selain daripada itu, yang ghairul lafziyah dari segi mata, rasa, diri rasa dan lain, panas, sejuk dan sebagainya dinamakan sebagai ghairul lafziyah. Okey. Seterusnya, ni tadi. Okey, istakhrij syarat at-tanaqud min al-qadaya allati tahtaha al-khat. Okey, keluarkan syarat tanaqud yang di bawahnya ada garis. Okey. Istakhrij tanaqud. Baik, yang pertama, Zaidun qa'imun naqiduha Zaidun laisa biqa'im. Okey. Yang kedua, Zaidun alimun naqiduha Zaidun laisa bil alim. Okey. Jadi siapa yang bersedia? Bersedia. Silakan. Jawab soalan ni. Okey, Zakiri. Apakah jawapan Zakiri? Yang nombor 1. Ittihad fil mawdu'. Okey, kenapa ittihad fil mawdu'? Zakiri. Ittihad fil mawdu' Ustaz. Okey. Jadi kena umum. Yang ini soalan untuk qadiyah hamliyah. Jadi qadiyah hamliyah dia ada terbentuk daripada mawdu' dengan mahmul. Jadi mawdu' tu apa? Mawdu' tu objek. Okey. Subjek. Lepas tu mahmul tu predikat.
Jadi penceritaan predikat dia menceritakan berkenaan dengan maudhu' ataupun subjek yang diceritakan. Jadi dekat sini nakid, tanakut mesti orang yang sama, subjek yang sama dan tak boleh nak diubah. Kalau diubah, dia dah langgar syarat-syarat yang utama dalam membentuk tanakut. Okey, yang kedua. Sama juga lebih kurang, Zaidun alimun, Zaidun laisa bi alimin. Okey. Alim tu. Apakah syarat dia? Okey, Ain. Silakan Ain. Silakan Ain. Jawapan dia ittihadu fi al-mahmul. Ittihad fil mahmul. Okey, seperti mana yang saya Mahmul. saya beritahu tadi. Murid-murid kena ingat. Kalau dia mesti dalam ada dua je, iaitu yang pertama maudhu' iaitu subjek, yang kedua predikat. Okey, ada dua je. Jadi yang itu predikat pun mesti sama dan tak boleh berubah. Jadi kalau fakta kena tepat dan sama, nak ubah pun kita terima yang perubahan tersebut lah. Tak boleh terima yang lain, tak boleh ubah. Okey. Okey, yang ini okey, yang ni antara syarat-syarat lah. Syarat yang kita syarat tanakut yang kita boleh tahu dalam qadiyah-qadiyah yang ada. Okey. Ini bahagian alif Ustaz. Contoh-contoh soalan. Contoh bahagian alif. Dan kita nak tengok pula contoh soalan di bahagian ba Ustaz, tapi kita berehat seketika. Okey. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 20 Ithnin wa Ishrin. Ibqu ma'ana. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 20 Ithnin wa Ishrin. Walyawm fi mawdu' manahij al-ulum al-islamiyah. Wa ma'ana fi studio Ustaz Muhammad Luqman Yusof. Baik Ustaz, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Okey, alhamdulillah. Untuk segmen bahagian kali ini, yang tadi kita dah tahu belajar, murid-murid dah dapat antara contoh-contoh soalan lah yang boleh ditanya di dalam bahagian bahagian alif. Okey. Jadi kalau dah jawab semua, insya-Allah 20 markah dalam tangan. Dalam poket. Okey, 20 markah dalam poket, insya-Allah. Jadi yang penting tips dia memang kita kena nilah. Kita kena hafal. Mana-mana soalan pun memang kita kena hafal. Okey, seterusnya soalan bahagian ba. Qismu ba. Yang ni yang dikatakan sebagai benda yang paling digeruni oleh pelajar-pelajar. Sebab nak tak nak dia kena antum kena hafal. Nak tak nak. Tak boleh tidak kena hafal. Arif ilmu mantik. Jadi kita nak tahu pelajar-pelajar murid-murid saya ni dia hafal ke tak? Cuba nak tanya kan. Saya bukan nak tanya apa, nak tanya kan. Okey, baik. Siapa yang bersiap sedia untuk menjawab soalan ini? Arif ilmu mantik. Fadal. Hasanah. Alhamdulillah. Hasanah ke? Arif, saya. Aina anti Hasanah. Okey. Fadal. Okey, Arif ilmu mantik. Arif al-mantiq huwa qawanina taqsimu mura'atiha az-zihni anil khata' fi tafkir. Okey. Alhamdulillah, ijabatuki sahihah. Okey, ijabah. Arif qawanin taqsimu mura'atiha az-zihni anil khata' fi tafkir. Okey. Jadi nampak dekat situ. Kalau kita lihat qawanin taqsimu maratiha, dalam bahagian definisi dia ada jami' mani', iaitu mana yang dikumpulkan, mana yang telah disisihkan. Jadi nak tak nak memang kena hafal. Ingat, murid-murid memang kena hafal. Sebab bahagian takrif tak banyak pun dalam mantik, lebih kurang 155 sahaja takrif. Tak banyak pun, sikit je. Okey. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Mal murad bitasawur. Mal murad bitasawur. Dia hampir sama dengan arif. Tapi dia agak longgar. Okey. Tasawur. Mal murad bitasawur. Kita tengok. Siapa yang bersedia untuk menjawab.
Irfa' yadak. Okey, silakan. Siapa nak Silakan. cuba? Irfa' yadak. Okey. Okey, siapa? Man. Hasanah lagi. Hasanah, bagus Hasanah. Okey. Adik, apakah jawapan dia? Memang jawapan di situ. Okey. Apa yang awak faham berkenaan dengan bahagian mamurat tasawur ni? Okey, silakan dengan Silakan. jawapan. Hasanah faham apa soalan ni? Idrakal Sekejap. Zakiri sambung. Okey, Hasanah tak mampu tengok. Okey, Zakiri dia. Zakiri membantu. Membantu di sebalik tabir di situ. Okey. Ya, Ustaz. Apa yang faham dengan soalan ni? dan, Dia jawapan dah ada. Apa yang awak faham dengan soalan ni? Dia sekarang ni dia minta tasawur. Tasawur ni yang saya faham, dia adalah apa yang kita nak kena keluarkan dalam nak menyebutkan dia atau nak menafikan sesuatu benda. Okey, alhamdulillah. Okey, kat sini saya nak tekankan. Yang pertama itu dia tanya, kan? Tadi kita belajar berkenaan dengan kita tahu berkenaan dengan kata kerja ataupun kata arahan. Bentuk-bentuk kata arahan. Jadi yang ini kita kena tengok. Mal murad bitasawur. Yang pertama adalah arahan. Yang kedua, yang kedua apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Mal murad yang pertama dan kedua, mal murad kan. Mal murad ada arahan soalan, bitasawur yang itu adalah apa yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Jadi dia nak apa kat sini? Dia hendak at-tasawur. Okey. Baik. Seterusnya, waddih al-ikhtilaf ulama fi hukm ta'lim ilmu mantiq. Waddih. Okey, pertama sekali kita kena baca dulu soalan. Waddih. Maksudnya kat situ apa? Maksudnya dekat situ murid-murid perlu tahu, okey, ini bukan satu perkataan, bukan satu poin, tapi ada perlukan penjelasan. Waddih. Terus. Kemudian ikhtilaf ulama fi hukm ta'lim ilmu mantiq. Baru yang apa yang dia nak. Dah bagi dah. Yang pertama ikhtilaf yang pertama kata arahan ni kita nak jelaskan. Okey. Jadi dekat sini soalan ini saya nak tanya. Siapa yang berani untuk menjawab soalan ini? Silakan. Cepat. Okey, Zakiri. Okey, Zakiri. Apakah jawapan daripada soalan ini? Jawapan. Al-ikhtilafu fi hukmi ta'lim ilmu mantiq huwa sadis. Al-awwal tahrimu ishtighalu bih wa huwa Ibn Salih wa Imam Nawawi. Okey. Lagi? As-sani istihbabu ishtighalu bih wa huwa min Imam Al-Ghazali. Okey. Wa akhir jawazu ishtighalu bih sahih aqli mumarisul lil kitab wa sunnah allazi yamizu bihi aqaidi wa fasaduha. Okey. Tahrimu ishtighalu bih la yastati'u an yamizu baina sahih al-aqaid wa fasaduha. Okey. Alhamdulillah. Jawapan ijabatuka sahihah. Okey. Hukum ada belajar dulu lama dia perselisihan pandangan dan pendapat. Apakah hukum untuk orang belajar ilmu mantik? Sebab ilmu mantik ni bukan asal daripada agama Islam. Dia adalah alif falsafah. Jadi diterima pakai. Ada ulama. Pertama sekali ulama kata haram. Kemudian yang kedua iaitu siapa? Ibn Salah dengan Imam Nawawi. Yang kedua iaitu Imam Al-Ghazali. Dia kata sunat ataupun harus untuk kita belajar. Imam Al-Ghazali kata sebab Imam Al-Ghazali antara ulama yang mendukung kuat ilmu mantik ni. Okey. Kemudian yang ketiga apa dia? Iaitu yang ketiga ulama yang mengatakan yang pertama haram bila dia tidak nampak membezakan antara baik dan buruk. Yang satu lagi boleh, harus, tapi dengan syarat mampu untuk membezakan mana yang batil, mana yang fasid. Kita jelaskan kat situ. Okey, jadi kita faham kat situ. Jadi farriq baina dilalah lafziyah wa ghairul lafziyah. Okey, soalan ni kena faham sebelum kita nak tulis, kita kena tahu. Farriq mesti datangkan dua benda, iaitu pertama kata lawan, kedua-duanya mesti berlawanan. Yang
perkara A dengan perkara B. Okey, kebiasaan contoh tak boleh diguna pakai. Kebiasaan contoh tak boleh diguna pakai. Tapi kalau dah tak ada peluru, boleh je guna. Sebab nak mendatangkan beza di antara kedua benda bahagian. Okey. Jadi, farriq. Pertama sekali key point ni kat situ farriq baina dilalah lafziyah. Dia nak apa? Dia nak bezakan apa? Dia nak bezakan di antara dilalah lafziyah dengan dilalah ghairul lafziyah. Okey. Ayuhat talamis, hal antum ma'i? Okey. Okey. Siapa? Siapa nak Man cuba? yastati' ijabah. Irfa' yadak. Okey. Ain. Baik, Ain. Okey, Ain. Ya, saya Farriq. Ustaz. Farriq. Apa beza dia? Beza dia Hmm. dilala lil fazih. Lafziyah. Dia lafziyah dengan ghairu lafziyah. Lafziyah. Apa beza dia? Okey. Beza dia dilala lifaziyah Lafziyah. makana adalu fiha lifaz au sautah. Sautan, lafzan atau sautan. Lagi ghairu lafziyah? Internet. Ha. Makana adalu fiha ghairu lifaz au saut. Okey. Ghairu lafaz atau saut. Okey. Betul. Ijabah sahih lah walaupun dia tak berapa. Dia tepat sikit. Maka adalah. Okey, key point untuk dilalah lafziyah dengan ghairu lafziyah. Okay, kalau kita faham, dilalah lafziyah dengan ghairu lafziyah. Dia berubah dekat mana? Dia berubah dekat ghair je. Perubahannya hanya pada ghair saja. Aiman pun boleh jawab. Okey, berubah pada ghair saja. Okey, maka adalah fiha lafzan. Yang pertama sekali kan key point kata lafzan atau sautan. Jadi yang kedua ghairu, fiha ghairu lafzan, lafzin atau sautin. Jadi nak beza macam mana? Tambah ghair sahaja. Kita bubuh letak je, tulis ghair. Dah nampak membezakan antara kedua lafziyah dengan ghairu lafziyah. Okey. Jadi ini key point lah. Jadi nak tak nak memang belajar dalam farriq boleh sebenarnya kalau kita nak tulis direct. Kan? Tapi perlukan pemahaman menggunakan ayat. Wa imma. Amma. Okey, dilalah lafziyah huwa ma kana fiha lafzan aw sautan. Amma dilalah ghairu lafziyah maka dalah fiha ghairu lafzin aw sautin. Jadi benda tu ada pelajar, ada murid-murid yang tak berapa nak dapat tacklekan benda tu. Jadi paling cantik kita lukiskanlah, rajin-rajinkan ambil pembaris tu. Lukis, bagi dua. Okey, seterusnya. Had misalan li syurut at-tanaqud al-ati, ittihad fil mawdu', ittihad fil mahbul. Okey. Kita tengok. Kita pilih ke tengok agaknya. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Boleh angkat Siapa yang tangan? berani? Okey. Kita nak bersapa-siapa ni? Siapa nak cuba untuk jawab soalan ni? Boleh angkat tangan? Okey. Okey, tak apa Ustaz. Okey. Kalau macam tu sayalah cuba Ustaz, boleh? Ustaz. Okey, Aiman boleh cuba. Okey. Had Mana? mithal syurut at-tanaqud al-atiyah. Ittihad fil mawdu'. Ittihad fil mahmul. Ittihad fil mahmul. Jawapan dia macam yang awal lagi tadi. Macam awal tadi Ustaz. Alamak, ai. Aduh, kisim Saya- alif. Kisim alif. Dekat kisim alif jawapan ada kat situ. Baik Ustaz, saya cuba tengok. boleh saya cuba Ustaz. Cuba. Okey. Tadi kawan kita dah masuk. Saya minta bantuan dia Ustaz. minta bantuan. Saya minta bantuan. Tolong bantuan. Okey, Zakiri. Zakiri boleh bantu. Mustaidun. Zakiri. Okey. Ya, nah Ustaz. Aina soal. Aina soal. Ha huwa soal. Misalan li syurut tanaqud al-ati. Soalan apa Ustaz? Okey, silakan. Had misalan li syurut at-tanaqud al-ati. رقم 1 اتحاد في الموضوع. رقم ثاني اتحاد في المحمول. اوكي، ما هو المثال؟
المثال في اتحاد في الموضوع هو زيد قائم نقيضها زيد ليس بقائم. Naqiduha Zaid laisa biqaim. Okey. بقائم. Okey, nombor 2. الثاني. Okey, soal Usani. Okey, misal Usani. Misal Usani, man yastati'? Man yastati' irfa' yadak. Man Okey, silakan. yastati'? Siapa pula nak cuba? Okey, Hasanah. Alhamdulillah Hasanah. Alright. Alright. اتحاد في المحمول زيد قائم نكيدها زيد ليس بقائم. Alhamdulillah. Okey. Baik Aiman. Ya. Bahagian ini bila didatangkan tanakut, murid-murid nak tak nak memang kena sertakan daripada contoh pertama dan contoh tanakut dia. Oh. Ni rugi kalau tak datangkan contoh sebab dia contoh dia mesti berlaku ada jalan kerja. Contoh dia mesti berlaku jalan kerja. Contoh ittihad fil mawdu' mahmul. Kita tengok. Okey, Zaid qaimun naqiduha Zaid laisa biqaim. Okey, Zaid qaimun naqiduha Zaid laisa biqaim. Kena jawapan macam tu. Okey, dikatakan mawdu' mana? Seperti mana yang saya sebut bagi kisim alif tadi. Si alif apa? Mawdu' dia adalah Zaid, iaitu orang yang kita cerita, subjek yang kita cerita. Okey, yang kedua qaimun, iaitu mahmul. Okey. Jadi nak tak nak, kedua-dua ni mesti dalam keadaan bentuk yang sama. Okey. Naqiduha kena sama, cuma datangkan kaifiyah dia, iaitu perkara dia mesti kena jadikan daripada positif ke negatif, negatif ke positif. Salah betul, salah kepada betul, betul kepada salah. Ini tak ada masalah sebab ini ghairu musawwarah, iaitu tanpa ada pembilang, sebab kita sebut pasal orang yang tertentu direct. Okey. Kemudian yang kedua sama je. Contoh yang kedua ittihad fil mahmul. Zaid qaimun, Zaid naqiduha Zaid laisa biqaimin. Sama juga apa perilaku yang dilakukan. Penceritaan apa yang diceritakan tentang Zaid. Okey. Jadi Zaid qaimun mesti dalam keadaan Zaid ada itu Zaid itu sebagai mawdu', qaim itu sebagai mahmul. Okey. Sekarang ni faham? Aiman faham tak? Faham Ustaz? Faham. Alhamdulillah faham. Okey. Uzkur syaitan min syurut. Sama je. Ittihad fil yang ini kita nak kontekskan kat sini macam mana? Sama juga mungkin tadi uzkur. Arahan soalan dia adalah uzkur. Kehendak soalan dia nak minta syarat. Yang kedua. Kemudian dekat sini ada tambah satu lagi. Ketiga iaitu apa? Ketiga iaitu bilangan syarat yang dikehendaki di dalam tanakut. Bilangan syarat. Jadi jawapannya kat sini. Ittihad fil mawdu', ittihad fil mahmul. Baik Ustaz. Okay. Tanakut ni dia penting Ustaz Penting alhamdulillah. Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang tanakut ni Ustaz? Okey, tanakut sebagai contoh, apabila datang kepada kamu satu fakta. Kan dalam Al-Quran ada kan? Jadi datang kepada satu fakta, kita nak bentuk fakta satu lagi. Sebab kena ada pilihan. Kan? Kalau satu fakta je datang, dikhawatiri kita akan bias pada fakta tersebut. Jadi kita datangkan satu lagi fakta, dan kaedah tanakut ni lah yang untuk mewujudkan fakta yang lain. Memanglah umumnya manusia memang boleh fikirkan, okey dia ni tak buat, dia ni buat. Kan? Yang pertama dia buat. Yang kedua dia tak buat. Jadi yang kedua nak wujudkan dia ilmu nak wujudkan yang nombor dua. Dari segi ilmiah. Okey. Lepas tu uskus syaitan. Okey, mungkin Ustaz boleh cerita sikit kaedah tanakut tu Ustaz. Okey, kaedah tanakut. Kaedah tanakut. Okey. Kita tengok bahagian kaifiyah tatbik. Okey, yang pertama kaedah tanakut itu sendiri. Kaifiyah tatbik tanakut min haisu ahkamiha. Okey, yang pertama tentukan sama ada musawarah ataupun ghair musawarah. Seperti saya sebut tadi, dia ada pembilang. Okey, pembilang ni maksud apa? Dia sama ada disebut dia adalah majoritinya, minoritinya, kebanyakannya, kebiasaannya, kan? Umumnya, itu dinamakan sebagai pembilang kalau dia digunakan dalam bahasa Melayu lah. Kita nak tentukan kalau dia bukan pembilang, dia ada pembilang, maka kita kena tukarkan perkataan yang situ kepada lawan dia. Okey. Kemudian tanpa ada menggerak pun apa-apa pun dekat perkataan tersebut, kita tukar je lawan dia. Sama juga dengan ghairu musawarah. Okey, ghairu musawarah nakid tu mesti
dia kita tukarkan bagaimana dari segi apa? Positif negatif. Macam yang kita tengok dari Muhammad Alimun kan. Kita tukarkan kepada positif dan negatif. Ini kaedah macam mana kita tukar-tukar je nanti. Okey, baik Ustaz. Ini keadaan ketika mana kita melihat kaifiyah tanah kutus ni Ustaz. Ya, saya. Mungkin ada sedikit khulasah ataupun rumusan daripada Ustaz tentang topik pembelajaran kita pada hari ini Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Pertama-tama sekali khulasah al-yaum insya-Allah. Yang pertama sekali murid-murid kena ingat pertama sekali memang di kalangan pelajar yang ambil KBD, kami kurikulum dini mengatakan bahawa subjek ni susah. Tukar mental block tu. Sebab kita kata awal-awal lagi belum tempuh lagi dah susah, kita mental block kan. Jadi mental block tu kita tukarkan. Kita kata manhaj itu senang. Manhaj itu senang pertama-tama sekali. Itu. Yang kedua, tips yang paling ni memang kena hafal takrif. Sebab seperti saya sebut ni, daripada mantik hingga ke usul fiqh tingkatan 4 dan 5 lebih kurang 155 definisi. Lebih kurang 155 definisi. Jadi pelajar memang tak nak kena bersiap sedia awal. Okey. Nak tak nak Ustaz, memang kita kena hafal dan juga mengikut kaedah yang Ustaz cerita pada hari ini. Barulah kita dapat markah penuh nanti. Baik, para penonton sekalian, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Luqman atas tip yang diberikan dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga murid-murid yang berada di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.